Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini, kita hendak kembali kepada kisah orang kaya baru dekat negara kita ini yang datang daripada biasa-biasa tengah tengok sampai ada 40 juta ringgit untuk beli saham dekat sebuah syarikat yang bakal dapat tender bersama-sama dengan kerajaan bernilai 1 bilion, iaitu kisah Farhaj Wafa Salvador. Tetapi kali ini saya nak menyentuh tentang apakah respon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan hal ini. Macam lain macam je kan? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Semua tahu tentang kisah Farhaj Wafa Salvador yang tiba-tiba muncul from rags to riches, yang tiba-tiba ada sampai 40 juta ringgit untuk membeli kepentingan yang paling besar dalam Hi-Tech Padu Sdn Bhd, di mana Hi-Tech Padu ini merupakan salah sebuah syarikat yang disenarai pendekkan untuk mendapatkan tender projek NIISE Kementerian Dalam Negeri untuk immigration, di mana projek ini bernilai lebih kurang 1 bilion ringgit Malaysia. Dan benda ini memang telah menjadi persoalan ramai pihak, termasuklah kami dekat tim Demi Negara, iaitu saya, Wabi Viral, Abang Zam Yahya dan ramai lagi yang mengatakan mungkin berlaku beberapa perkara yang pelik dekat sini dan mempertikaikan tentang tata kelola yang telah dipamerkan oleh kerajaan pada ketika ini, terutamanya dalam Kementerian Dalam Negeri, di mana kita semua tahu Farhaj Wafa ini merupakan mantan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita juga tahu betapa Farhaj dan juga Menteri Dalam Negeri pada ketika ini, iaitu Saifuddin Nasution, mempunyai hubungan yang sangat-sangat rapat, di mana ketika pemilihan PKR tak berapa lama dahulu, Farhaj dan juga Saifuddin berada dalam satu kem, di mana Farhaj dilaporkan telah berkata beliau akan memberikan laluan kepada Saifuddin sekiranya kalau Saifuddin hendak bertanding jawatan dalam pemilihan PKR yang tersebut itu. Jadi banyak sekali sebenarnya konflik of interest yang boleh kita pertikaikan dekat sini sebenarnya. Dan bukan sekadar kami, tuan-tuan, bukan sekadar kami, tetapi ini juga dipertikaikan oleh Isham Jalil, oleh Cikgu Bat dan ramai lagi sebenarnya yang masing-masing mempersoalkan tentang tata kelola yang dipamerkan serta konflik of interest yang berkemungkinan besar ada terlibat dekat sini. Dan secara asasnya, bila benda-benda macam ni berlaku, bila benda ini melibatkan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sudah tentulah respon Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat ditunggu-tunggu. Tetapi macam tak berapa nampak sangatlah pada ketika dahulu, sedangkan benda ini dah berlangsung lebih kurang dalam sejak awal Mac itu kalau dia ikutkan. Tengok-tengok 3 hari lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau akan semak dengan Jabatan Perbendaharaan berkenaan dengan Farhaj beli saham Hi-Tech Padu tersebut. Jikalau anda mengharapkan responnya lebih daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda memang akan berasa kecewa, sebab itu saja respon beliau. Saya akan periksa, saya akan siasat dengan Jabatan Perbendaharaan, dan selagi saya tak habis cek, saya tidak akan dapat memberikan apa-apa kenyataan. Tak apalah, nak macam mana kan, beliau kan Perdana Menteri, jadi beliau mungkin terpaksa cover lain itu ini dan sebagainya lah. Tak apa, belakang cerita. Dan respon beliau itu macam biasalah telah dilambung setinggi-tingginya oleh PKR yang mengatakan bahawa cek dengan Jabatan Perbendaharaan ini membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan orang yang telus. Lain macam betul dia punya kipas. Tak ingat dunia bang, sate pun boleh rentung tau, dia kerana kuatnya api, kipasannya begitu laju masalahnya kan. Tapi dekat sini tuan-tuan sekalian, kita ini bukan orang PKR. Kita ini bukannya anak papa. Kita ini adalah rakyat yang bijak, rakyat yang cakna, rakyat yang luar biasa, rakyat yang kritis. Kita ialah bangsa Walaberi, betul tak? Jadi macam biasalah, bangsa Walaberi ini pastinya akan mempertikaikan beberapa perkara yang nampak macam tak berapa kena dekat sini. Yang pertamanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia nak cek dengan Jabatan Perbendaharaan Negara berkenaan dengan Farhaj beli saham Hi-Tech Padu sampai 40 juta dan sebagainya. Pertamanya, Jabatan Perbendaharaan ini bukannya tugas untuk menyiasat apa-apa. Tugas mereka bukan untuk tengok tentang perjalanan saham syarikat-syarikat yang bukan milik kerajaan dan sebagainya. Jabatan Perbendaharaan Negara ini, tuan-tuan sekalian, tugasnya adalah untuk menentukan dan melaksanakan dasar fiskal negara, dasar kewangan negara. Mereka ini tugasnya untuk orang kata apa, mengosira kewangan negara, untuk memastikan rakyat susah dapat bantuan. Itu saja. Itu kerja Jabatan Perbendaharaan. Kiranya macam dia ni macam bendahari lah sedang cerita.
Dalam salah satu organisasi, mereka ini adalah sekumpulan bendahari. Bendahari dia tak cek benda-benda berkaitan syarikat swasta. Dia tak ada cek dengan kaitan itu ini sebagainya. Unless kalau Hi-Tech Padu dah dapat tender dengan KDN itu, dan masa itu mereka mungkin boleh cek sikit-sikit. Tapi itu pun terhad. Sebab tugas mereka ialah untuk memastikan dasar kewangan, dasar fiskal kita dapat dijalankan dengan baik serta mengawal selia dana-dana kerajaan. Bukan tugas mereka untuk siasat itu dan ini. Tugas untuk siasat itu dan ini, untuk cek semua benda ni absah ataupun tidak, kena terlibat dengan SPRM, kena melibatkan polis. Bahkan untuk serta-serta tempat, kena libatkan orang kata apa, Suruhanjaya Sekuriti dan sebagainya. Sebab benda-benda ini melibatkan orang kata apa, pembelian saham untuk sebuah syarikat swasta yang berkemungkinan besar akan dapat tender dengan projek kerajaan. Jadi macam tak kena sebenarnya anda kata kalau Anwar kata dia nak cek dengan Jabatan Perbendaharaan. Ibaratnya kan, seseorang katalah satu ahli kumpulan itu, dia telah bertindak katakanlah merasuah seorang ahli kumpulan lain. Kan? Dan rasuah itu mungkin dia tak lagi terlibat dengan pergerakan kumpulan itu. Tengok-tengok ketua kumpulan itu kata, oh saya nak cek dengan bendahari. Benda tak melalui kerajaan masalahnya. Jadi kenapa nak minta Jabatan Perbendaharaan nak cek pula kisah Farah Harsh ni? Macam pelik-pelik je kan? Nombor 2-nya, oleh kerana Perdana Menteri kata dia nak cek dengan Jabatan Perbendaharaan, okey fine, tak ada masalah. Tetapi ada satu isu. Jabatan Perbendaharaan negara ini terletak di bawah Kementerian apa? Kementerian Kewangan Malaysia. Siapakah Menteri Kewangan Malaysia? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah pada ketika awal-awal Farah Harsh itu beli saham Hi-Tech Padu contohnya, dan katakanlah kalau Jabatan Perbendaharaan ini memang bertanggungjawab untuk kawal selia pembelian-pembelian ini, takkanlah awal-awal Datuk Seri Anwar Ibrahim tak tahu kot. Agak-agaklah Menteri Kewangan. Takkan Menteri Kewangan tidak mendapat apa-apa maklumat daripada Jabatan Perbendaharaan, terutamanya untuk satu urus niaga yang boleh katakan agak sensitif seperti ini, yang boleh trigger banyak refleks seperti ini. Takkanlah Jabatan Perbendaharaan pun main sakau kot masalah kan, kita tak tahu. Tetapi takkanlah Jabatan Perbendaharaan pun dia menyenyapkan perkara ini sampai Perdana Menteri tak tahu. Ataupun sebenarnya Perdana Menteri memang dah tahu, sebab beliau juga ialah Menteri Kewangan. Sebab benda tak logik tau. Unless kalau dia kata, okey saya akan cek dengan SPRM. Itu logik lah juga. Sebab SPRM, walaupun di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagainya, tetapi bukan Perdana Menteri directly atas SPRM. SPRM ada Ketua Pusuruhanjaya dan sebagainya. Tetapi Jabatan Perbendaharaan ini memang directly bawah Kementerian Kewangan. Memang ketuanya lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi macam pelik-pelik masalahnya kan. Ibaratnya macam ni lah. Macam Mak Sabu kata ni. Pengurusi YNDB, Najib. Menteri Kewangan, Najib. Perdana Menteri, Najib. Bila YNDB tak cukup duit sebagai belanja mewah semua, nak minta duit kepada Menteri Kewangan, Najib minta kepada Najib. Najib kata, nanti aku bincang dulu dengan Perdana Menteri, Najib. Setelah Najib berbincang dengan Najib, luluslah wang rakyat kepada Najib. Kalau anda rasakan apa yang Mak Sabu kata itu kelakar, maka situasi sekarang jauh lebih kelakar berbanding dengan itu masalahnya. Nampak tak? Ludah ke langit pelepek jatuh ke muka sendiri. Perkara ketiga yang ingin kita persoalkan dekat sini mudah saja. Sekarang sudah 3 hari sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia nak cek dengan Jabatan Perbendaharaan. Mananya? Manakah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak habis cek lagi ke masalahnya kan? Adakah benda itu terlampau besar sangat, terlampau complicated sangat sampai urusan untuk memeriksa dengan Jabatan Perbendaharaan ini tidak boleh dilakukan dengan a simple phone call ataupun perjumpaan yang biasa, perjumpaan yang boleh dilakukan secara ad hoc? Takkanlah tak boleh buat benda itu kot. Takkanlah tunggu sampai tahun depan contohnya, ataupun bulan depan, ataupun orang kata apa, satu lagi musim solstice bagi contohnya kan, untuk mendapatkan orang kata apa, penjelasan dan penerangan berkenaan dengan tindakan Farah Harsh Wafa melalui saham tersebut. Macam tak kena, dah 3 hari masalahnya, tahu tak? Kalau kes-kes lain laju je Perdana Menteri bagi kenyataan. Kes PN dapat dana judi, laju saja. Kes Sakau Jana Wibawa, laju je. Tetapi kes ini, kes yang melibatkan dia punya bekas pembantu, bekas aktivis politik dia, boleh pula macam tertangguh-tangguh sampai ke sekarang. Kita tak menuduh apa-apa. Kita tidaklah nak imply apa-apa. Tetapi kita cuma hendak membangkitkan beberapa perkara yang sangat-sangat pelik sebenarnya, dan kita nampak macam tak berapa kena, tahu tak? Benda ini tuan-tuan sekalian, bila benda ini macam tak berapa kena, kita cakap terus terang, ianya tidak menyenangkan. Seolah-olahnya macam ada benda yang hendak disembunyikan, dan ada benda yang macam kelakar lah kalau ikutkan. Dan kita tidak akan rasa terkejut sekiranya selepas ini Farah Harsh Wafa melepaskan saham Hi-Tech Padu itu kepada pihak lain.
Tetapi andai kata kalau benda itu berlaku, katakanlah Farhas Wafa melepaskan saham beliau dekat High Tech Padu tu untuk meredakan tekanan kepada pihak lain, kena cek juga. Adakah pihak lain itu benar-benar pihak ketiga yang tak ada kena-mengena dengan Farhas, ataupun mungkin sekadar satu lagi proksi? Sekali lagi, bukan tuduhan tetapi sekadar satu hipotesis tentang perkara-perkara yang mungkin terjadi. Kita diajar untuk berfikir kritis kan? Dan kritis ini bermaksud kita akan mengambil kira segala kemungkinan benda-benda yang boleh terjadi untuk kita bersedia. Tetapi macam kita katakan, apa-apa sahaja boleh berlaku dalam kerajaan perpaduan madani ini. Sebab ialah kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka masalahnya. Termasuklah meminta pihak yang macam tak berapa kena-mengena untuk tolong cek tentang apa yang berlaku dan macam-macam lagi. After all, inilah kata-kata Sani Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.